Hari ni I nak berkongsi 13 common mistake menyebabkan anak ketagihan gadget. Yang pertama, ibu bapa tak set ground rules ataupun peraturan tentang screen time ni, tentang pendedahan gadget ni. Tak ada time limit, tak ada zone tanpa gadget, TV everywhere, ruang tamu ada TV, bilik tidur ada TV, dapur pun ada TV. So, bila TV terlalu banyak dan terlalu mudah untuk diakses oleh anak-anak, semakin susah sebenarnya kita nak kawal pendedahan tu. Dan juga kita tak letakkan screen free zone. Contohnya tak boleh ada screen ataupun tak boleh menggunakan phone dekat meja makan, dekat bilik tidur contohnya lah, atau dekat meja belajar atau dekat ruang solat. So ibu bapa tak ambil serius peraturan tentang screen time ni. Dan ramai ibu bapa tak tahu the nature of screen tu sebenarnya very addictive. Semakin banyak screen time ataupun screen time yang tak ada kawalan ataupun tanpa limit, tanpa had, akan menyebabkan ketagihan. Okay, itu dia punya nature. So itu kesilapan pertama. Yang kedua, parents pun screen addict juga. Macam mana kita nak expect anak tahu nak hadkan penggunaan gadget tu sedangkan kita sendiri adalah gadget addict? So benda tu common sense. Itu adalah kesilapan yang kedua. Ada beberapa ibu yang jumpa saya mengaku bahawa mereka adalah gadget addict sampaikan menyusukan anak pun nak tengok phone, mengajar anak iqra pun nak tengok phone juga. So betapa screen addictnya ibu bapa tu sendiri. Dan ada juga ibu bapa yang bagi alasan mereka perlu pegang phone setiap masa sebab buat bisnes online. Bagi saya personally itu adalah alasan semata-mata. Sebab sebenarnya pengurusan masa tu adalah terletak di tangan kita. Kita tak boleh expect masa 24 jam tu adalah untuk bisnes semata-mata. Of course kita pun kena allocate masa untuk uruskan rumah, masak, solat. Takkan solat pun nak bawa phone, betul tak? So anak pun sama. Anak pun adalah tanggungjawab yang mana kita perlu bagi tumpuan dan kadang-kadang kita kena letak gadget ke tepi juga. So business online adalah alasan sahaja. So try untuk allocate masa yang betul untuk jalankan bisnes tu sendiri. Dan saya nak anda semua bayangkan, terutamanya yang ibu bapa yang screen addict ni lah, macam mana kalau anak kita nanti bila dah besar, anak kita dah dewasa dan kita dah tua, dan kita pula yang mendambakan perhatian mereka dan mereka pun sibuk buat bisnes online masa tu. Bayangkanlah masa tu teknologi macam mana punya canggih. So mereka mungkin berlipat kali ganda lebih adiktif lagi berbanding kita sekarang ni. So macam mana layanan mereka terhadap kita kalau sekarang kita tak mampu nak jadi role model yang baik kepada anak-anak. Yang ketiga, not having enough family time without screen. Maksudnya kebanyakan family activity yang kita lakukan mesti nak involve screen. Bukannya tak boleh, family activity boleh involve screen. Contohnya kita tengok wayang atau tengok TV sama-sama. Cuma aktiviti yang tanpa skrin tu tak ada atau terlalu kurang. So itu adalah kesilapan jugalah. Sebabnya ramai ibu bapa ingat family time yang macam tengok wayang, tengok TV sama-sama tu adalah bonding session, bonding time. Tapi sebenarnya tak ada interaksi pun yang berlaku ketika kita menonton wayang atau ketika kita tengok TV sama-sama. So apa yang ibu bapa perlu tahu, first thing first adalah merangsang otak anak ataupun perkembangan otak anak tu bukanlah YouTube videos, bukanlah educational videos yang kita download ataupun kita tengok dekat Netflix dan sebagainya. Sebaliknya, yang merangsang otak anak ataupun yang menjadikan anak tu bijak, semakin bijak adalah melalui two-way communication. Bila kita berbual dengan anak, bila kita melakukan aktiviti yang involve body movements dan juga aktiviti yang boleh trigger curiosity anak. Itu sebenarnya aktiviti-aktiviti yang kita boleh katakan sebagai bonding session ataupun aktiviti untuk merangsang perkembangan otak anak. So kena lebihkan aktiviti-aktiviti macam tu instead of family activity yang melibatkan screen. Dan juga satu lagi yang mungkin kesilapan kecil lah kot, sebab yelah sekarang kan trend kan, Insta story. Parents sekarang walaupun kita buat aktiviti family, nak juga ada phone dekat tangan sebab nak record Insta story, nak record videos dan sebagainya untuk kenangan. Tak salah pun, tapi takkanlah setiap masa, takkanlah selalu. Sebab kita sendiri sedar bila kita buat aktiviti dan dalam masa yang sama kita record, dalam masa yang sama kita nak ambil Insta story, fokus kita kat mana? Automatik akan pergi kat phone punya, bukan dekat anak. So kita sendiri kena ada awareness dan common sense tu jugalah untuk letak phone ke tepi sekejap dan bagi fokus yang sepenuhnya, perhatian yang sepenuhnya masa buat aktiviti dengan anak. Yang keempat adalah ibu bapa dedah
dedahkan skrin atau dedahkan gadget terlalu awal. Kalau kita tengok kajian pakar, sepatutnya anak bawah 2 tahun tak boleh didedahkan dengan screen time langsung kecuali video call. Dan ada juga ibu yang komplain, cakap, saya terpaksa juga bagi anak saya gadget sebab anak saya ni menangis. Bila saya tanya umur berapa, umur baru 6 bulan, 7 bulan. Menangis adalah nature baby. So, kenapa nak kena stop budak tu nangis dengan gadget? Kita kena back to basic lah kan. Ambil semula ilmu-ilmu keibubapaan asas tu. Kita kena tahu yang baby tu menangis. Nature-nya memang menangis. Kau tak perlu stopkan tangisan tersebut dengan gadget. Dia cuma mahukan perhatian dan kadang-kadang itulah cara baby tu communicate. Ada banyak sebab. So yang kelima adalah bagi anak kuasa. Macam mana parents bagi anak kuasa ni? Contohnya, kita cakap dekat anak kita, kakak, mama nak pinjam iPad kakak sekejap. Itu contohlah ayat yang menunjukkan kita bagi anak kuasa. Bila kita cakap macam tu, anak akan rasa gadget tu dia punya, iPad tu dia punya. Contoh lain adalah kita bagi anak kebebasan untuk key in passcode untuk unlock iPad gadget tu. Kenapa tak boleh bagi anak kuasa? Sebabnya anak yang rasa dia ada kuasa ni, satu, dia susah lah nak ikut peraturan lepas tu. Kalau kita letakkan time limit, dia susah nak ikut. Dan yang kedua, saya teringat kata-kata daripada Prof. Mariani, seorang pakar psikologi daripada UM, tak silap saya. Dia kata untuk anak 6 tahun ke bawah ni, kalau kita bagi gadget dekat dia dan bagi anak tu guna gadget tu dengan bebas, ia adalah ibarat kita bagi steering kereta dan suruh anak tu drive kereta tu sendiri. Itu dia punya bahaya, dia punya perumpamaan dia. So, bagi anak kuasa tak sepatutnya berlaku lah. Anak kena faham bahawa gadget ataupun phone ataupun iPad yang digunakan tu adalah milik ibu bapa dan tertakluk kepada peraturan yang ibu bapa tetapkan. Okey, yang keenam adalah meletakkan TV sebagai background sound. Maksudnya, bukanlah anak tu tengok TV tu 24 jam, tapi TV tu on 24 jam. Walaupun anak tengah main, kita tengah masak kat dapur, TV tu sentiasa on. Dan apa yang saya belajar daripada pakar, TV as a background sound juga memberi kesan yang sama macam mana kita tengok TV tu. Kenapa ramai parents letakkan TV sebagai background sound ni? Satu, supaya rumah tak rasa sunyi, anak tak rasa sunyi, anak boleh main seorang-seorang dan biar dia rasa macam ada orang teman, dan supaya anak tu biasa dengan bunyi bising, supaya dia senang tidur. Tapi itu adalah kesilapan lah sebenarnya. Buka TV 24 jam ni adalah kesilapan. Satu, dia boleh mengganggu fokus anak sebenarnya. Sebab yalah, dia sentiasa dengan bunyi-bunyi dan dia boleh menyebabkan juga anak tu sensory deprived, terganggu rangsangan saraf dia. Dia dapat menangkap most of kids punya fokus. Walaupun kita buat aktiviti dengan dia, tapi dia punya otak still nak fokus dekat TV punya sound tu. Dan macam mana untuk slowly mengurangkan efek TV ni adalah dengan melakukan silent treatment. Kita boleh buat sendiri dekat rumah. Contohnya, bawa anak ke satu tempat yang senyap, atau kita boleh turn off everything yang berbunyi sampai keadaan jadi diam dan senyap for like 1 to 2 minutes, dan tanya anak, ada dengar bunyi apa-apa tak? So anak akan diam dan dia dengar, oh, bunyi angin, bunyi burung. So itu adalah salah satu teknik silent treatment untuk merangsang semula deria anak. Sensory dia lah yang mungkin terganggu masa bising tu. Dan juga satu treatment lagi yang saya nak kongsikan adalah pergerakan berbola mata. Kita perlu rangsang sebabnya bila anak tengok TV ataupun tengok gadget, mata dia tak bergerak. Mata dia akan fokus kepada satu area sahaja. So dia tak ada pergerakan berbola mata. Jadi apa yang saya buat, lepas anak screen time je, off semua, and then bawa anak tukar suasana lah. Maksudnya keluar rumah ke ataupun bawa ke bilik lain ke, dan rangsang berbola mata anak. Suruh dia tengok atas, tengok kanan, tengok kiri, tengok bawah, dan tanya dia apa yang dia nampak, warna apa yang dia nampak, objek apa yang dia nampak, just to simulate dia punya berbola mata. Itu pun akan merangsang fokus dan juga sensory dia juga.